Para penjajah merasakan manfaat pendigitalan selepas menerima bayaran menerusi PayLah. Pemilik gerai di Pasar Basah juga melihat lebih ramai pelanggan serta peningkatan hingga 50% pendapatan pada hujung minggu. Ini menyusuli promosi Bank Tempatan PUSB bagi menggalak lebih ramai berbelanja di kedai-kedai kejiranan menggunakan pembayaran digital. Bagi perniagaan kecil seperti ini, hampir separuh pelanggannya kini memanfaatkan bayaran digital dan mereka meraih untung daripadanya. Setengah pemilik gerai menikmati peningkatan perniagaan sehingga 20% dengan promosi PayLah yang memberi diskaun dan pulangan tunai untuk pelanggan yang menggunakannya di lebih 22,000 kedai kejiranan. Menurut PUSB, nilai transaksi menerusi PayLah naik hampir seganda setiap Sabtu untuk para pemilik gerai Pasar Basah. Namun begitu, masih ada peniaga yang berbelah bagi. Penipuan online kekal menjadi keprihatinan besar. Lantas, pihak berkuasa tidak merancang untuk hentikan bayaran secara tunai. The government will not adopt a digital-only approach. So yes, we will encourage digital solutions, digital services, but we will not only provide digital services and digital solutions. We will make sure that there will be sufficient on-the-ground support so that we leave no one behind. Mulai tahun depan, isi rumah di sini boleh meninggalkan barangan berukuran besar di depan pintu mereka untuk dikumpul secara percuma bagi proses kitar semula sisa elektronik. Ini termasuk peralatan seperti peti ais, mesin basuh, televisyen, mesin pengering dan penghawa dingin. Menteri Negara Kanan Kemampanan dan Sekitaran Dr. Amy Khor berkata ini akan menjadikannya lebih mudah untuk orang ramai mengitar semula sisa elektronik. Pengumpulan di depan pintu itu akan dikendalikan syarikat pemungut sisa kitar semula Alba yang dilantik NEA. Tidak lama lagi, golongan kurang daya penglihatan berpeluang menikmati kembara cukup mempesonakan yang direka khas untuk mereka di taman di pesisiran. Menerusi sentuhan deria, mereka dapat membayangkan kerancakan lanskap di taman tersebut. Inisiatif ini merupakan sebahagian daripada acara tempatan bagi menyambut Hari Tongkat Putih atau White Cane Day antarabangsa yang meraihkan pelbagai pencapaian oleh golongan kurang daya penglihatan. Dan daripada itu, SG Enable, agensi bagi golongan kurang upaya atau PWD menyatakan usaha sedang dijalankan untuk meningkatkan akses kepada lebih banyak daya tarikan di Singapura. Ini di tengah-tengah langkah bagi membina masyarakat yang lebih inklusif untuk golongan kurang upaya di sini. Di Birds Paradise, selain sangkar-sangkar burung imersif untuk memikat pengunjung, taman ini juga menawarkan ciri-ciri inklusif agar mereka yang kurang upaya dapat berada lebih dekat dengan alam semula jadi. What's really interesting is actually in some of our walk-through aviaries, there are suspended bridges where these guests in wheelchairs or even parents with stroller can access to. So that's really bringing them to the different layers of the rainforest. Lebih banyak tempat daya tarikan di Singapura sedang giat berusaha untuk menjadi lebih mesra kepada golongan kurang upaya di tengah-tengah inisiatif negara untuk membina masyarakat yang lebih inklusif menjelang tahun 2030. The Enabling Master Plan does have a number of elements where we look at more inclusive community spaces. So attractions can also be seen as, in a sense, your community nodes, right? Where persons or members of the public, including persons with disabilities, come in and also use the space. Di Museum Aiskrim ini di Tanglin, semua kaki tangannya diberi latihan untuk belajar cara bertutur dengan lebih baik kepada pengunjung kurang upaya. Museum itu juga mempunyai prasarana seperti tanjakan dan lift khas untuk kerusi roda di premisnya. Menurut SG Enable, ruang yang lebih mudah diakses golongan kurang upaya boleh beri manfaat kepada perniagaan. Namun yang lebih penting, ia memberi golongan PWD peluang untuk membawa pulang pelbagai kenangan manis.